Ini bab pada menyatakan mengangkat dua tangan dalam khutbah. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas, katanya ketika Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jumaat, tiba-tiba bangun seorang lelaki. Dia berkata, wahai Rasulullah, telah binasa Al-Qura', yakni kuda, halakas syah, binasa biri-biri atau kambing. Oleh itu berdoalah engkau kepada Allah supaya dicurahkannya hujan kepada kita. Famadda yadayhi, lalu Nabi SAW menghulurkan dua tangannya, wada'a, dan dia pun berdoa. Ini bab istisqa dalam khutbah pada hari Jumaat. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya, orang ramai ditimpa kemarau di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah pada satu hari Jumaat, bangun seorang Arabi. Dia berkata, wahai Rasulullah, halakal mal, telah binasa harta benda, waja'al ayal, dan telah kelaparan anak pinak. Oleh itu berdoalah engkau kepada Allah untuk kami. Nabi SAW pun mengangkat dua tangannya. Kami tak nampak sepotong pun awan di langit, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya. Ma wada'aha, belum lagi dia menurunkan tangannya, sehingga sudah bergerak-gerak awan seperti bukit. Kemudian belum lagi dia turun daripada mimbarnya, aku telah melihat hujan bertitik ataupun bertitisan dari atas janggut. Kami mendapat hujan pada hari itu, dan pada keesokannya, dan pada lusanya, pada hari selepas itu, dan hari-hari berikutnya, sehinggalah Jumaat yang satu lagi. Arabi itu bangun pula bila pada hari Jumaat kemudian. Ataupun dia berkata, rawi berkata, orang lain selain daripada Arabi, kata dia, wahai Rasulullah, telah runtuh binaan, rumah-rumah, wa ghariqal mal, harta benda pula sudah tenggelam. Oleh itu berdoalah engkau kepada Allah untuk kami. Nabi SAW mengangkat dua tangannya. Dia pun berkata, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, biarlah hujan ini turun di sekeliling kami, jangan menimpa kami. Tidak ditunjuknya dengan tangannya kepada satu penjuru daripada awan, melainkan berselerak awan itu, pecah awan itu, dan Madinah menjadi seperti jaubah, seperti kolam. Dan wadi, wasal al-wadi qanat syahran, mengalir wadi mana selama sebulan, tali air dia mengalir selama sebulan. Walam yaji ahadun min nahiyatin, dan tidak ada seorang pun datang daripada mana-mana penjuru, melainkan dia bercerita tentang hujan yang lebat. Semua ni kecek cara hujan yang lebat. Jadi dua bab ini ada kaitan di antara satu dengan yang lain, dekat-dekat dia. Bab yang pertama iaitu mengangkat dua tangan dalam khutbah. Imam Bukhari buat tajuk macam ni, angkat dua tangan dalam khutbah ni, untuk menyatakan harus angkat dua tangan dalam khutbah.
Bukan tak boleh ketika berkhutbah tu angkat tangan sebelah atau dua belah. Bukan tak boleh. Bukan bermakna menafikan perintah supaya duduk dengan tenang dalam khutbah, dan khutbah itu sebahagian daripada sembahyang. Bukan menafikan. Ada nak ayat tidaklah bertentangan dengan setara ni tak apa lagi bergerakkan, setara tu tak apa lagi. Ada juga yang mengatakan bahawa Imam Bukhari tujuan awak panggil tajuk ni dia nak rak satu hadis yang tersebut misalnya dalam Abu Dawud dan lain-lain lagi, iaitu pernah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tengok seorang pemerintah pada ketika itu berkhutbah syahiran yadaihi, dengan mengulurkan tangannya itu. Lalu dia pun kata, qabbahallah hatainil yadain, semoga Allah memburukkan dua tangan ini. Jadi dia kata begitu. Jadi Imam Bukhari nak tolak tu. Maknanya kalau tangan tu mana di situ macam tak boleh lah. Sebab itu sahabat tu kata gitu. Qabba Allahu hatainil yadain, maknanya tak boleh lah angkat tangan. Jadi Imam Bukhari rahimahullah nak mengatakan tak apa. Tak adalah hadis tu. Mungkin sebab lain lah tu. Sebab lain. Mungkin terlalu panjang sangat kok. Ataupun ada masuk sesuatu yang tidak sesuai lah. Mungkinlah begitu. Tapi setengah ulama mengatakan tak payah kita kata dia nak rak hadis itu. Setelah hadis itu sahih, bila kita sudah tahu dah sahih, apa perlu nak rak? Katalah Imam Bukhari semata-mata tidak menepati syarat dia nak tolak tu, tak perlu kata begitu. Bahkan kita boleh mengatakan Imam Bukhari nak rayaknya hak tu hak sebut dalam hadis tu jangan dipaham tak boleh angkat tangan. Cuba perhati molek maknanya. Dia tengok seorang khatib syahiran yadai. Syahiran yadai, maknanya Allah tangan win bin publik, maknanya tak boleh begini. Misalnya itu makna syahiran yadai. Jadi dia nak ayat sini angkat tangan ni lagu mana? Angkat tangan tidaklah lagu tu. Jadi maknanya kalau angkat tangan tidak lagu tu, seperti lupa diri, bahkan angkat tangan untuk doa, itu lain, tak apa. Jadi angkat tangan itu kalau tidak berlebih-lebihan, tidak seperti dalam hadis Abu Dawud itu disebutkan syahiran yadai, dengan makna apa nama ni, syahiran yadai makna menghulurkan, detak-detak tangan tu, lagu tu kata Ali. Tapi kalau tidak lagu tu, angkat tangan semata-mata atau sikit saja angkat sebagai isyarat, itu tak apa. Walaupun mungkin tidak berapa molek mengikut setengah-setengah mazhabnya, seperti mazhab Syafi'i sendiri pun hak molek ni janganlah duduk angkat-angkat tangan gitu. Tapi Imam Syafi'i Imam Bukhari tidak berpendapat begitu. Mana tak apa sekadar tu. Janganlah apa kuat sangat. Kalau dua-dua tangan. Janganlah apa begitu. Tapi kalau angkat tangan tu ada maksud, bukan dibuat-buat, tapi jadi dengan sendiri sikit saja. Isyarat atau misalnya Allah misalnya. Isyarat itu tidak mengapa. Di sini bagaimanapun angkat tangan dalam khutbah untuk berdoa. Ataupun kalau ada maksud-maksud yang seumpama itu tidak tak apa. Itu dia nak bayar. Jadi dia mengulurkan tangannya dan berdoa. Maknanya angkat tangan lah. Lepas itu bab istisqa fil khutbah yaumal jumu'ah. Ini satu tajuk lain pula. Walaupun bab istisqa ini dia ada suku pula.
nanti kita akan datang akan jumpa bab istisqa ni, sanalah panjang cerita dia ni. Akan mari pula hadis ni. Jadi Imam Bukhari sekarang ni buat mari dalam bab Jumaat ni cerita lain. Pada hari Jumaat khutbah tu. Jadi tadi angkat tangan dalam khutbah. Angkat tangan dalam khutbah boleh secara umumnya khutbah mana-mana. Tapi maksud di sini khutbah Jumaat lah. Khutbah Jumaat. Hal ni pula istisqa, minta hujan dalam khutbah pada hari Jumaat. Maknanya hari Jumaat juga berlaku. Hal tadi jugalah, lebih kurang tu. Cuma tajuk dia buat lain sikit. Tujuannya dia nak ayat bahawa istisqa itu ada 3 bentuknya, 3 cara istisqa. Satu istisqa macam di sini, iaitu dalam khutbah pada hari Jumaat. Yang kedua istisqa selepas sembahyang. Sembahyang 5 waktu, bila-bila masa sembahyang 5 waktu, lepas pada sembahyang itu doa. Itu bentuk yang kedua istisqa. Yang ketiga ialah istisqa keluar beramai-ramai. Pakat sembahyang bawa semua lelaki, perempuan, tua, muda, binatang atau semua tu pergi sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab tu, bawa mau pergi sembahyang pada. Itu cara yang ketiga. Jadi Imam Bukhari nak ayat di sini istisqa itu banyak cara. Salah satunya begini. Jadi istisqa pada hari Jumaat dalam khutbah boleh juga. Bukan makna pada hari Jumaat itu nak cerita benda lain. Bahkan kalau ada perkara yang semasa lah kita kata, yang semasa, yang menjadi masalah pada orang, tiba-tiba royak, boleh disambut benda itu dan diminta apa yang dikehendaki yang menjadi masalah kepada orang ramai. Boleh jadi kalau sahabat itu tidak kata lagu itu, tidak doa lagi, boleh jadi begitu. Tapi oleh kerana dia tu minta, suruh Nabi SAW doa, Nabi doa. Kok mana-mana pun Imam Bukhari nak ayat di sini ada kaitan dengan tadi juga. Jadi angkat tangan tadi, angkat tangan dalam khutbah. Di sini tak ayat angkat tangan, cuma minta hujan dalam khutbah pada hari Jumaat. Tapi dalam hadis tu angkat tangan juga. Nak ayatnya boleh pada sesuatu yang mari, yang baru mari, orang bawa sebutkan, lepas tu kita imam itu doa minta. Boleh tak? Atau kita kata masalah semasa lah, boleh disebut. Bahkan kalau diperingatkan oleh orang itu boleh, sepatutnya disebutlah perkara yang dihadapi oleh orang. Jadi itulah sini dia nak ayatnya istisqa dalam khutbah tu boleh. Salah satu bentuk istisqa yang berlaku di zaman Nabi SAW ialah berdoa pada masa khutbah, khutbah Jumaat. Itu sabit dalam hadis Nabi SAW. Selain daripada itu, lepas pada sembahyang tadi, jadi ayat ketiga tu keluar tu, ramai-ramai tu semua ittifaq, ulama mengatakan boleh buat begitu tu, boleh kalau buat begitu, tapi tak mesti istisqa ni macam tu. Sebab tu Imam Abu Hanifah mengatakan istisqa ni dia lebih berat kepada istighfar. Dia lebih condong kepada istighfar, doa. Sembahyang itu bukan yang utama dalam istisqa. Ada pula yang mengatakan sembahyang itu yang utama. Jadi khilaf waktu itu. Jadi Imam Abu Hanifah misalnya pegang dengan ayat Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Minta ampun dengan Tuhan. Nescaya Allah SWT akan menurunkan hujan. Satu. Jadi dalam kita tak ada ayat sembahyang kata. Nombor satu sekali kita mula-mula kena pegang Quran dulu. Tak Quran depan. Masalah kalau nak minta hujan ni lagu mana? Istighfar. Banyak-banyak. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah SWT akan menurunkan hujan mencurah-curah. Satu dalam Quran. Satu. Hak dalam hadis tersebut itu salah satu cara kata. Tidak semesti kalau nak istisqa ni kalau tak sembahyang tak jadi. Tak mesti kata dia begitu. Sebab apa? Misalnya di sini, adakah sembahyang istisqa di sini? Sedangkan nak betul ni peristiwa ni berhubung dengan istisqa kan? Peristiwa ni berhubung dengan istisqa kan? Nabi SAW minta hujan. Adakah sembahyang istisqa? Tak ada. Ini berkenaan dengan sembahyang Jumaat.
Ini. Selain daripada tempat yang lain pula lepas sembahyang, ada juga. Tapi adakah dia sembahyang khusus pula untuk istisqa? Tak ada. Jadi kalau ada, itu salah satu caranya, kata dia. Jadi beza di antara Imam Abu Hanifah dan lain-lain lagi dari segi hak mana ke yang utama dalam istisqa. Adakah sembahyang itu atau istighfar yang utama? Setengahnya mengatakan sembahyang itu yang utama. Dalam sembahyang itu dengan sendirinya bermakna istighfar. Dan cara yang paling baik ialah sembahyang daripada banyak-banyak bentuk ibadat. Jadi kata dia bersabar kalau ada lagu itu. Dan Nabi SAW pun pernah buat begitu. Jadi dia orang pula kata begini seperti yang kita sebut tadi. Laikulah. Jadi ini akan datang pula di dalam bab apa ni istisqa nanti. Jadi buat masalah ni nak ayat tu je. Istisqa dalam khutbah pada hari Jumaat. Ini bab insaf. Yang ini diam pada hari Jumaat ketika mana imam sedang berkhutbah. Bila seseorang itu berkata kepada kawan dia atau tidak kawan dia lah, orang sebelah dia tu dia panggil sahib. Ansik. Dia sudah larang. Dia sudah larang. Jadi dia sendiri itu sudah lekor. Dia sendiri sudah langgar perintah insaf. Apa ni? Insaf itu. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Insaf. Perintah itu. Dia sudah langgar juga. Itu makna larang. Berkata Salman, yang ini meriwayatkan daripada Nabi SAW, dia kena diam. Yang ini seseorang itu kena diam bila imam bercakap, dia kena diam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, bila engkau kata kepada kawanmu atau orang dekatmu pada hari Jumaat, diam ketika mana imam sedang berkhutbah, sesungguhnya engkau telah larang. Engkau telah larang. Jadi apa maksud Imam Bukhari buat tajuk ni? Yang jelasnya, rohnya kita tengok maksud dianya suruh dia lah pada hari Jumaat ketika waktu imam duduk khutbah tu. Dan kalau kata ansik, laksana tu pun larang. Sebelum pada ni kita sudah tengok dah tajuk yang mana ni? Nah, tu datang tu. Babul istiba'i ila al-khutbah. Datang tu. Apa ni 2-3 tajuk. Babul istima'i ila al-khutbah. Bab dengar molek khutbah atau memberi telinga untuk mendengar khutbah. Situ. Jadi kalau kita tengok situ makna suruh dengar molek khutbah tu. Di sini suruh dia. Padahal kalau kita tengok dalam ayat tu dekat dia letak tu. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dengar wa ansitu dan dekat. Sini Imam Bukhari tak jauh situ. Tak jauh. Dia tidak letak sekali. Dia tidak letak sekali. Di sana sudah kita apa ni diam. Perintah supaya diam itu sudah kita dapat di sana. Jadi mungkin orang kata diam itu dia tu kalau dengar tu imam duduk khutbah tu. Kalau tak dengar tu misalnya dia duduk jauh. Lah mana? Dia nak dengar lagu mana? Dia duduk jauh tak dengar. Jadi dalam keadaan tu sepatutnya kira-kiranya berkali boleh kecek lah. Tak duduk dia apa tak apa. Hak ni suruh dengar molek ni dah tak boleh kecek ni, maknanya takut kita kata begitu. Tak boleh kecek kena dengar molek ni ketika duduk dekat tu imam. Takut ganggu orang kalau duduk dengar tu. Ataupun kita sendiri tidak dengar dengan sebab kita duduk kecek. Tapi kalau kita duduk jauh, bagaimana boleh kecek kah? Tidak. Nah ayatnya di sini istima' ila al-khutbah, kena dengar dan kena duduk dia. Apa yang Abu Bakar main celah tu? Tidak duduk dia tu. Tidak duduk dia tu celah. Saat ni dia kata, tu imam duduk khutbah, dia minta pula, ya Rasulullah, gini. Itu tidak dia tu. Imam Bukhari mari gitu, dia ada maksud dia.
Bukan maksud dia ni dia semata-mata, tidak. Hak tadi tidak termasuk dalam apa nama ni, dia yang dikehendaki. Bahkan kalau ada masalah molek disebut lagu tu. Kalau tak molek tentu Nabi kata duduk dia. Nanti dulu kita khutbah. Tapi kita tak kata gitu, dia sambut baik. Dia doa. Jadi kecek di situ bukan makna jadi lara. Bukan setiap kecek tu lara. Mana kalau kecek yang tak ada faedah, yang tak ada kena-mengena, bukan merupakan teguran kepada imam ke ataupun peringatan kepada dia, hak tu hak lara. Jadi hak tu sama ada duduk depan atau duduk di belakang, tak dengar pun tak kira, kena dia semata. Tidak kata apabila duduk jauh daripada tu imam kan, tak apalah, boleh kecek tak dia pun tak apa. Tidak begitu, kena dia di semua tempat, dalam semua keadaan. Itu maksudnya yang gitu. Kemudian masalah dalam hadis ni khilaf ulama pula. Imam Syafi'i mengatakan makruh, dia kecek tu bukan haram. Bukan haram. Walaupun kata lagu Zani tegur makruh. Tapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan haram. Haram tak boleh kecek. Pasal hadis ni, hadis ni. Sebelum pada ni kita sudah bicara masalah semaya, apa nama ni, ketika tu imam duduk khutbah tu semaya. Imam Syafi'i kata tak apa, bahkan imam suruh. Kalau imam tak suruh pun semayalah sendiri. Di situ sudah nampak dah maknanya tak apa. Jadi kecek ni pun lagu tujuh. Walaupun kita kata kecek ni perkara luar, bukan merupakan semaya, tapi sesuatu yang semaya, sesuatu yang menyebabkan seseorang itu tak dengar molek lah. Tak boleh nak dengar lah. Kalau dia dengar pula, jadi terganggu pula semaya tu. Jadi dia sudah terima semaya itu apa dia ketika imam sedang berkhutbah. Bagaimana pula dia nak kata haram pula lah kecek tu? Dengan sebab itu dia tidak seberat itu. Oleh kerana semaya dia sudah terima. Makna tidak, sedangkan tidak ada insaf di situ, tidak ada istimak pada ketika semaya itu. Mana kena semaya, bahkan boleh berdasarkan hadis itu, pegangan-pegangan dama-dama itulah. Jadi kalau semaya boleh, sedangkan sudah kita kata tidak amal lah insaf itu, perintah insaf dan perintah istimak itu sudah tidak diamalkan. Tapi boleh juga semaya. Jadi begitulah juga dengan kecek ni, dia tidak akan sampai ke peringkat haram, makruh. Tapi dalam hak ni, hak kata tak boleh semaya tu, memang tak boleh. Jadi usaha kecek semaya tak boleh. Semaya tak boleh. Sebab apa? Hak ni ayat Quran tu turun tu berkenaan dengan turun dalam khutbah, berkenaan dengan khutbah. Hak tu. Jadi macam mana apa nama ni nak semaya pula? Kalau semaya tentu tak boleh insaf, tentu tak boleh istimak, jadi haram. Jadi ada kaitan juga dengan tu. Sebab itu dia tak terima apa nama ni semaya tu pada ketika khutbah. Ada kaitan. Jadi Imam Bukhari buat gini, itulah maksudnya, nak ayatnya diam pada hari Jumaat itu adalah sesuatu yang mesti, tetapi jika ada keperluan, sesuatu yang ada kaitan dengan maslahat khutbah tu, seperti dia mari dah sebelum pada tu. Mana Imam Bukhari nak menceritakan dia walaupun suruh dengar khutbah tu, tak boleh kecek, tak boleh tegur, tak boleh tegur, tetapi ada juga teguran-teguran yang boleh. Buktinya dia tidak mari selalu lepas pada babul istima' ilal khutbah, dia tidak mari selalu, dia mari celah. Walau bagaimanapun perkara ni berat juga, kena jaga jugalah. Bab as-sa'ah allati fi yaumil jum'ah. Ini bab yang menyatakan waktu pada hari Jumaat. Waktu yang ada pada hari Jumaat, waktu yang lebih istimewa yang ada pada hari Jumaat. Imam Bukhari dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumaat. Dicerita tentang hari Jumaat. Dia pun kata dalam hari Jumaat itu ada satu ketika
yang mana tidak ada seorang hamba muslim, yang menepatinya dalam keadaan dia sedang bersembahyang, dia minta dengan Allah sesuatu, melainkan Allah memberikan sesuatu itu kepadanya. Dan Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya, sedikit masuk, sedikit. Jadi pada hari Jumaat itu ada satu ketika, sangat sedikit ketika itu. Kalau sesiapa kena dengan saat itu, dia minta dengan Allah SWT, makbul doa dia. Allah SWT akan beri dia. Tapi tidak disebutkan waktu itu, waktu mana. Tidak disebutkan. Jadi di sini Imam Bukhari nak sebut lagi tentang kelebihan hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat. Jadi berkenaan dengan kelebihan ini dulu sudah ada sebut dah. Coba ni di sini sebut lagi. Pasal tak sebut hal ni kelebihan-kelebihan lain sebut. Tapi hal ni tidak disebutkan lagi. Iaitu waktu yang lebih yang ada pada hari Jumaat itu. Jadi berhubung dengan waktu ni, banyak pendapat ulama. Ada yang menyebutkan sampai 42. 42 pendapat. Mullah Ali Al-Qari sampai kata 50 lah. Hak ni. Orang dia kata bahasa ni, orang dia kata bahasa ni. Jadi kalau kita nak pakai semua, maknanya kena ambil daripada subuh lagi. Lepas subuh juga selalu sampai ke petang, sampai ke maghrib. Sebab apa? Ada lakon tu kalau kira ikut pendapat dalam 50 saat ni tu tak banyak. Tapi dalam sebanyak-banyak pendapat itu ada belah-belah saja yang lebih kuat. Dalam belah-belah tu pula, kalau kita teliti lagi mengikut banyakkan ulama ini kata 2 saja, Mas. 2 saja. Lepas tu dalam hak 2 ni lah termasuk hak lain-lain. Boleh masuk hak lain-lain. Yang pertama ialah apabila keimam itu duduk di atas mimbar. Daripada itu sampai kepada selesai sembahyang. Jadi dalam masa itu sampai ke selesai sembahyang. Yang satu lagi iaitu lepas asar. Daripada asar sampai kepada maghrib. Sampai kepada maghrib. Jadi inilah dua pendapat. Hak lain lagi itu macam-macam lah. Banyaklah kalau nak disebutkan. Tetapi pendapat yang kedua tu, kalau kita tengok di sini, tidak berapa tepat. Pasal apa? Dalam hadis ini ada disebutkan wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an. Dia sedang sembahyang. Dia sedang mendirikan sembahyang. Dia sedang sembahyang, dia minta dengan Allah SWT sesuatu. Ini menunjukkan dalam sembahyang tu. Dalam sembahyang. Lebih sesuai kalau kita kata pendapat yang pertama tadi, tengah sembahyang. Ataupun sembahyang Jumaat tu kah? Ataupun sembahyang ketika sembahyang sunat Jumaat kah? Ataupun ketika sembahyang sunat asar kah? Ataupun ketika sembahyang asar kah? Sebab apa dia sebutkan qa'imun yusalli? Mana minta tu minta dalam sembahyang. Lebih nampak pergi ke situ. Tetapi golongan yang kedua kata tidak semesti makna duduk dalam sembahyang. Lepas asar tu pun ada juga hadis disebutkan bahawa sesiapa yang menunggu sembahyang selepas asar tu, menunggu sampai ke maghrib, dia serupa dengan dalam sembahyang. Serupa dengan sembahyang. Tapi kok mana-mana pun perlu takwil lah hak tu. Perlu takwil. Hak tidak takwil ni hak ni. Iaitu dia sedang bersembahyang. Lepas tu dalam banyak-banyak tu, kita kata hak ni hak sembahyang. Jadi sembahyang Jumaat tu maknanya khusus dengan hari Jumaat. Kalau sembahyang asar, iyalah sembahyang asar tu pada hari Jumaat juga, tapi tidak khusus dengan hari Jumaat. Jadi lebih khusus kita kata masa tu, iaitu daripada baik yang kedua, ataupun selepas daripada khatib tu,
Ialah daripada bari, makna begitu jugalah khatib duduk atas membar tu lah. Sampai kepada lepas sembahyang. Masa tu lebih kuat. Walau bagaimanapun, hakikatnya, masanya yang tepat, tak boleh siapa-siapa raya. Wallahu a'lam. Serupa dengan perkara lain juga, serupa dengan Lailatul Qadar juga, tidak dirayak dengan cerita dengan tepat. Jadi maksudnya suruh kita beribadat lah, berdoa lah banyak pada hari Jumaat itu. Tak kena pada masa itu, kena pada masa ni. Macam-macam lah pendapat. Bahkan ada yang mengatakan dia tak tetap tu hari Jumaat ni masa ni, hari Jumaat ni masa ni, macam-macam lah. Dah jadi nak jadi 50 pendapat tu banyak lah. Hari ni masa ni, jadi tak tahulah berubah-ubah. Tak boleh kita nak kata hari ni sama setiap Jumaat mana pada masa ni, tak boleh kata dia. Jadi supaya itulah, supaya dengan Lailatul Qadar tu lah juga. Kesimpulannya maksudnya nak suruh beribadah, nak suruh ingat kepada Allah SWT, nak suruh apa ni, itulah ingat kepada Allah SWT, minta dengan Allah SWT pada hari. Jadi kalau nak tunggu Lailatul Qadar apa ni setahun sekali, lepas tu panjang bulan Ramadan tu saja kita kata, lepas tu panjang pula tu semalam dah tu, takut tak boleh. Tapi kalau hari Jumaat ni, nak kali Jumaat, tiap-tiap minggu kita berjumpa dengan hari Jumaat. Dan kalau kita ambil kira kat sana, masa sana terlalu rekah tu masa tu, maknanya kena tak boleh tinggal Jumaat lah, baru ada harap nak bertemu kat sana. Jadi bila-bila tu, kalau kita tidak apa ni doa sendiri tu, ketika khutbah tu, kalau imam duduk doa tu, kita amin saja, secara dia pun sudah boleh kita juga. Ataupun kalau kita doa sendiri, di antara dua khutbah tu ada juga yang berdapat begitu. Pada ketika macam-macam lah, kita tak perlulah banyak sangat. Jadi kepada mana pun itulah. Babun idza nafara an-nas 'anil imam fi salatil jumu'ah fa salatul imam wa man baqiya jaizatun. Ini bab bila orang ramai lari, yakni meninggalkan imam dalam sembahyang Jumaat, maka sembahyang imam dan orang yang tinggal dengan dia tu jaizatun, sah ataupun harus maknanya sah kan. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah katanya, ketika kami sedang bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang satu rombongan dagang membawa makanan. Mereka pun paling kepada itu, sehingga tidak tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 12 orang. Maka turun ayat ini, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'im. Dua ayat. Jadi ini bab penting. Lagu ni kita nak faham banyak. Kalau biasa-biasa tu fadilat sebagai tak situ tu, ialah buat molek. Kalau buat pagi kau molek. Tu. Tapi kita nak cerita buku dalam Bukhari ni, kena benda lagu ni. Lebih-lebih perlu kena bagi perhatian, sebab di situlah letak fiqh fiqh Bukhari. Ulama mengatakan inna fiqh al-Bukhari fi tarajim. Fiqh Bukhari itu ataupun ijtihad Imam Bukhari itu ada dalam tarajim dia, yang diterjemah bab, tajuk-tajuknya dia buat. Duduk situ fiqh ataupun ijtihad mazhab dia, duduk situ. Jadi bila orang lari daripada tu imam ataupun meninggalkan tu imam dalam sembahyang Jumaat, maka sembahyang tu imam dah makmum sama dia tu, hak baki lagi tu sah. Jadi Imam Bukhari apa maksud buat tajuk lagu ni? Banyak perkara. Dia nak isyarat kepada khilaf di antara ulama tentang masalah ni.
Itu masalah sembahyang Jumaat ni. Katakanlah kalau orang yang mengatakan bilangannya kena sekian-sekian ramai. Tapi kalau bilangan tu jadi kurang lah, tengah-tengah duduk sembahyang tu, jadi lagu mana? Siapa dia? Itu sakaya. Dia nak isyarat kepada masalah. Yang kedua, dia nak mengisyaratkan kepada khutbah tu sebenarnya, khutbah Jumaat tu, dia menepati sembahyang Jumaat juga. Dia merupakan sebahagian daripada sembahyang Jumaat. Kena jaga juga. Sebab apa kita kata begitu? Sebabnya, cuba kita tengok. Imam Bukhari kata, bila orang meninggalkan tu iman dalam sembahyang Jumaat. Dalam sembahyang Jumaat. Dalam sembahyang. Mana tengok sembahyang? Lepas tu kita tengok hadis dia pula. Bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal cerita yang sebenar, kalau kita tengok asbabun nuzul, asbabul wurud hadis ini, dan kita tengok riwayat-riwayat yang banyak cerita, bukan hak ni hak ni tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tinggal tengah sembahyang. Tinggal ni makna tinggal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Semua kata lagu tu. Tak ada kata tengah duduk sembahyang buti sembahyang pergi. Tak ada lagu tu. Semua kata hak ni cerita dalam khutbah. Jadi ayat dalam Quran tu, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qa'imah tu sedang berkhutbah, sedang berdiri berkhutbah. Bukan qa'imah tu sedang sembahyang. Tapi Imam Bukhari buat mari juga ni hadis nahnu nusalli ma'an Nabi. Patut dalam tajuk tu dia buat fi salatil Jumaat, dalam sembahyang. Padahalnya hak ni ayat ni turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, cerita tentang khutbah tu. Sedang berkhutbah tu sahabat-sahabat tu pergi. Maknanya Imam Bukhari nak ayat, kalau lagu tu khutbah ni serupa dengan sembahyang. Kedudukan yang penting untuk khutbah Jumaat serupa dengan sembahyang. Sebab apa? Sahabat kata nahnu nusalli, kami sedang bersembahyang. Padahal itu dah bukan setengah untuk sembahyang, tengah Nabi khutbah. Tapi dia kata nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kedudukan khutbah tu serupa dengan sembahyang. Kena jaga juga. Tu. Kena jaga juga. Gitu. Mana dia? Lepas tu daripada sini juga boleh kita simpulkan bahawa kalau dalam sembahyang, kalau dalam khutbah lagu tu, dalam sembahyang lagi lah. Jadi serupa. Jadi dalam sembahyang kalau tinggal tu imam lagu mana? Apa? Begitu juga dengan sembahyang. Sebab apa? Sahabat mengatakan nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu takbir dia. Dia kata kami sedang sembahyang. Padahal bukan makna tengah sembahyang, tengah khutbah. Maknanya masalah khutbah tinggal pada masa khutbah, tinggal pada masa sembahyang. Yang ni bagi orang yang mengambil kira bilangan tu tak cukup bilangan, asalnya cukup pada ketika khutbah, pasti tak cukup. Menjejaskan juga Jumaat. Ada yang mengatakan tak jadi, tak boleh, tak sah Jumaat. Dia kena cukup tak daripada khutbah tadi. Begitu juga kalau tengah sembahyang, jadi kurang bilangan, kurang daripada kurang. Misalnya kita kata seperti Imam Syafi'i mengatakan 40 orang. Kalau kurang tengah sembahyang tu, lagu mana jadi? Tak boleh. Maknanya kedudukan sembahyang dan khutbah tu sama penting, sama berat. Mana sehingga sahabat menyebutkan hak tula tu khutbah dengan sembahyang tu hak tula. Sebab itulah Imam Bukhari pun buat kesimpulan tinggal dalam salatil Jumaat. Masalah hak ni tinggal ni bukan dalam sembahyang Jumaat. Jangan pula kita faham. Tengok Imam Bukhari sendiri yang sebut bahawa sahabat-sahabat tu tinggal tu imam dalam Jumaat, tengah Jumaat. Kalau kita faham lagu tu tak betul lah. Imam Bukhari tak sekecek dah hak maklum dah. Hak ni cerita ni ketika khutbah. Tinggal ketika khutbah, bukan tinggal tengah sembahyang. Hak dia buat dalam terjemahan bab ni, dia nak ayat benda lain. Itu sebab kena mengaji Bukhari. Tak boleh baca terjemahan saja
Tak jadi. Kita akan kata, Bukhari pun kata, sahabat-sahabat ni tinggal Nabi itu duduk semayang. Sebab apa? Fi salatil Jumaat. Kita tak boleh faham lagu tu Bukhari. Dia buat terjemah bab dia tu ada maksud dia. Hak dia sudah simpul dah. Dia sudah istimbak dah. Bukan dengan ayat memang berlaku lagu tu. Hak tu maklum dah. Tak payah kecek dah. Hak tu. Mungkin tu kita tinggi dah. Jadi tak payah kecek. Tu maklum dah. Dia ngaji dah. Tafsir. Gapa ngaji dah. Tu dia kira. Jadi tahu dah. Nah, kalau saya buat gini, saya nak ayat serupa khutbah tu dengan sembahyang. Berdasarkan apa? Berdasarkan sahabat pun kata nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas dah. Semua jelas dah. Bahawa ini bukan tinggal ketika duduk sembahyang, tinggal ketika khutbah. Dia nak ayat ni khutbah dengan sembahyang tu serupa. Tu. Kalau dia nak ayat. Jadi bukan Imam Bukhari faham sahabat tu tinggal Nabi pada ketika sembahyang. Silap kalau faham lagu tu. Tidak begitu. Apa pula kalau buat mari hadis ni pula, kami sedang bersembahyang bersama Nabi, tiba-tiba hadis pula lagu tu juga, bukan pendapat Bukhari saja. Itu lain. Itu sebab sebenarnya bahaya. Kitab-kitab lama, kalau kitab-kitab baru tak apa, sebab dia kecek terang, dia nak suruh mudah faham. Itu maksudnya. Itu maksud penulisan kitab baru. Tapi kitab lama tidak lagu tu. Bukan semua juga kitab. Kitab lama pun tidak semua juga. Kebanyakan kitab lama, terutama kitab-kitab ilmiah, lagu tu sifat tu. Jadi kita tak boleh sembarangan baca tu, nak buat kesimpulan sendiri, tak boleh. Mesti paling tidak kalau kita nak baca sendiri pun kena tengoklah syarah-syarah Bukhari tu banyak. Bukan Bukhari saja, lain-lain pun lagu tu kena tengok belakang. Jangan buat kesimpulan sendiri, baca terjemahan dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa orang putih. Tu kita buat kesimpulan, kita kata lagu tu tak boleh lagu tu. Silap sekali. Salah kita akan jadi salah benar. Salah. Inilah misalnya di sini ayah ni nak faham. Padahal maksud dia bukan gitu. Ini ayat ni hak sudah Imam Bukhari istimbak. Itu perkara yang perlu kita faham sebelum pergi lagi. Yang kedua, Imam Bukhari nak menceritakan di sini bilangan jemaah tu, hak sah jemaah, hak kena jemaah berapa? Di sini kalau kita tengok, bila orang tinggal tu imam dalam sembahyang jemaah, sebab masalah khutbah tu masih khilaf lagi. Dalam satu mazhab tu pun banyak lagi khilaf. Tapi tentang sembahyang ni boleh dikatakan lebih berat lagi lah daripada khutbah. Ada yang mengatakan khutbah tu tak apa, tak dengar aku tak apa. Sembahyang tu kena. Ada yang mengatakan tapi sembahyang tu tak boleh kena. Jadi sembahyang tu setara mana? Pula ada khilaf pula di situ. Kalau dasar rakaat ada. Kalau sebab tu imam mana dah sembahyang cukup bilangan tadi rakaat. Lepas pada rakaat tu tinggal. Sebahagiannya tak ada, sah sembahyang. Tu kira jemaah. Kalau tak ada rakaat, tak boleh. Dia jadi sembahyang jemaah tu tak jadi. Jadi sunat. Ataupun jadi zuhur. Macam-macam pula pendapat situ. Macam-macam lah. Itu dalam kitab fiqh. Sini kalau kita nak ayat yang utamanya Imam Bukhari mazhab dia ni. Apa ijtihad dia tentang bilangan. Dia nak isyarat tu. Jadi Imam Syafi'i kata 40 orang. 40 orang yang duduk tetap di situ, kita panggil mustautin. Duduk di situ 40 orang. Tak kira sama ada di kampung atau di bandar. Yang penting cukup 40 orang. 40 orang tu maksudnya hak wajib jemaah lah. Jangan kira perempuan, jangan kira budak, hak dikecualikan dalam hadis, jangan kira orang sakit, jangan kira musafir. 40 orang. Jangan kira hamba. Ini 40 orang yang merdeka, yang balik, yang bukan perempuan, bukan musafir, bukan sakit. 40 orang tu maksudnya hak lagu tu. Bila ada lagu tu, maka kenalah jemaah. Tak kira sama ada di bandar ataupun di kampung. Ada pendapat yang mengatakan seorang berjemaah ni kena dah. Pula. Ini dinukilkan oleh Ibn Hazm. Sebab apa kata dia? Bila mari jemaah ni sudah masuk dah zuhur tu. Bila mari jemaah ni sudah masuk dah zuhur tak ada. Yang adanya jemaah saja.
Seorang pun kena sembahyang Jumaat juga. Kata dia, Zuhur tak ada. Dia pegang hak tu lah. Dia pegang hak tu. Bila sudah hari Jumaat ni, Zuhur tak ada. Ada pula yang mengatakan, boleh seorang. Sebab syarat Jumaat tu dia kena jemaah. Jumaah kata makna. Lebih besar lagi daripada jamaah. Mana jemaah tu lebih kena lebih ramai lagi. Paling tidak dia kena ada jamaah. Jadi dia kata, kalau kita semaya biasa ni, semaya jemaah ni, kita semaya berapa orang jadi jemaah? Seorang jadi jemaah? Tidak. Paling kurang dua orang. Dua orang jemaah. Pula. Kita pergi ke satu tempat, kita duduk tempat tu tak ada orang Islam, kita dua orang saja. Lama pula duduk di situ tu. Wajib ke tidak jemaah? Bagi dia kata begitulah. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang berpendapat bahawa 3 orang. Sebab apa dia pegang dengan hadis Islam? Kama fauqa jamaah. Islam kama fauqa jamaah. 2 atau lebih daripada 2. Sudah jemaah dah. Syaratnya jemaah. Jadi 3. 3 tu kan. Sekali dengan tu iman. Sekali dengan tu iman sudah jadi jemaah. Ini pendapat anak murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syaibani. Imam Abu Hanifah pun nak kata dia kena 3 tu sekurang-kurangnya makmum. Sekali dengan tu iman tak. Bila 4 orang sudah jemaah. Sudah kena jemaah. Cuma syarat dia tu jemaah bagi dia tidak semua tepat. Seperti yang kita sudah bincang dulu. Masalah tepat lagu mana tu. Bagi dia tidak semua tepat. Dia kena qaryah jami'ah atau misl jami'. Yang ini di bandar, di mana ada tanda-tanda tamadun di situ. Ada pemimpin, ada kita kata sekarang di jabat puh, ada jabat tu gawah, ada klinik, ada ketua ni. Lagu tu tepat lagu tu. Barulah boleh jemaah. Kampung tak boleh. Cukup 40 pun tak boleh. Bukan masalah bilangan. Ini bukan masalah bilangan. Wajib jemaah ini bukan terhenti pada bilangan. 40, 100, 2,000 tak boleh. Kalau kampung, kalau tidak ada tanda-tanda bandar sebagai bandar, tak boleh. Dia kata lagu tu. Tapi kalau di bandar cukup syarat tadi 3 orang makmum, seorang tu imam. Jadi 4 orang sudah kena dah jemaah. Dia pendapat lagu tu. Naik lagi. Kita tengok Imam Malik pula. Banyak pula pendapat ni. Pak ni banyak pula pendapat. Belah-belah pula. Pak ni kata gini, dia kata gini, dia kata gini. Kita ambil. Dia pentinglah besar-besar. Jadi Imam Malik kata 12 orang. 12 orang. Bukan 40. Bukan 3 orang. Bukan 5 orang. Tapi 12 orang. Mana dalil? Kita nak dalil Imam Malik. Ni dia pegang. Jadi bila orang tinggal tu imam dalam sembahyang tu imam dengan hak baki lagi, hak tak pergi tu sah. Lepas tu dia amal hadis ni, kami sembahyang bersama 12 orang, hak lain tu pergi belakang, tinggal 12 orang. Nabi ada dalam hadis ada sebut Nabi buat zuhur lepas tu? Kata dia tak ada. Atau Nabi apa ni tukar jadi hak jemaah tu jadi zuhur, ataupun buat tu buat sunat pada tu sembahyang zuhur semula, adakah begitu? Tak ada. Kalau tak ada, hak ni kita pegang. Hak ni yang kita pegang. Imam Bukhari ke mana Imam Bukhari hak ni? Imam Bukhari tu lagu ni juga nampak dia. Sebab apa? Sebab dia mari tajuk lagu tu. Dia mari bila orang tinggal kata imam. Tahu orang tu berapa orang asal? Tinggal tu jadi berapa orang? Dia tak ayat. Sebab apa? Masalah bilangan ni tidak sabit. Tidak sabit mengikut syarat dia. Bilangan tu, bilangan sekian-sekian ramai tu tak ada sabit mengikut syarat. Dan kalau ada dalam setengah-setengah hadis menyebutkan bilangan 40 tu, itu bukan sebagai tahdid. Itu bila ditanya,
Berapa orang kamu pada ketika itu semaya tu? Sekali dengan As'ad bin Zurarah tu kamu semaya berapa orang? Dalam Abu Daud dan lain-lain lagi ada sebut. Kata dia, tidak, kita pada ketika itunya 40 orang. Tapi tak ada dia sebutkan syarat, ada ketentuan daripada Nabi sebut mesti kena 40 orang. Dia aku sendiri sebut kata 40 orang itu mesti ke? Tak ada. Cuma dia sebut. Sebab dia ni tanya, ada yang apa ni yang menerima hadis tu tanya, lepas tu kamu pada ketika tu dia sebut berapa orang situ? Dia ayat 40 orang. Kami 40 orang. Itu ittifaqi saja kata dia. Tak boleh kita nak benar bahawa itu satu ketetapan daripada Nabi SAW. Tak ada jelas begitu. Tak ada jelas juga sahabat kata sebab kita tak boleh buat kecuali setelah cukup 40 orang. Tak ada juga. Jadi zahirnya kata dia hak tu. Sebab itu Imam Malik tinggal lagu ni 12 orang selain daripada Tuk Imam. Mana sekali dengan Tuk Imam 13 orang lah sekali dengan Tuk Imam. Maknanya kalau tengah semaya ataupun tengah khutbah tu asalnya 40 orang kalau kita kata 40 orang. Kalau dah 40 orang tu kena siapa sudah, siapa su kena ada, maka tinggal saat ni jadi tak sah dah lah. Apabila tinggal sebagai siapa 12 orang ni jadi tak sah dah lah. Jadi sebab itu dia kena kira hak sekat tinggal ni. Sekat tinggal berapa hak tinggal. Kalau sekat tu Nabi tak ada buat apa-apa perubahan, tak ada qadha ke tu semaya semula ke? Tak ada buat perubahan. Maknanya hak 12 orang. Tapi mungkin orang lain boleh kata pula. Dia kata 12 orang itu betul lah. Mana tahu? Orang lain boleh kata pula. Sebab tu jadi tak kemah tu. Masing-masing tu pendapat macam-macam. Hak 12 orang ni betul lah. Kalau tinggal 10 orang mana ketaku? Takut Nabi teruskan juga. Jadi tidak buat apa ni zuhur ataupun tidak semaya semula apa kita kata. Mana kita tahu? Itu pun kebetulan juga. Kalau kita nak kira kebetulan. Jadi tapi Imam Malik tidak, dia pergi hadir. Dia pergi hadir. Jadi hakmu pula Imam Ahmad pula buat 50 orang. Orang tu nak kira lah. 50 orang. Tak kira kampung ke bandar ke, tak kira hal itu tidak penting. Yang pentingnya bilangnya. Bila cukup bilangnya tadi, jadi lepas tu kalau celah-celah tu kalau kurang, maka ada khilaf pula di situ. Kalau selepas daripada kurang tu selepas daripada 2 rakaat, sebelum 2 rakaat, pada rakaat yang pertama kurang tu tak boleh. Tapi kalau lepas serkaat lepas tu sekali cukup bilangan tadi, lepas tu kurang, tak apa. Ada yang mengatakan tak boleh kalau kurang tengah dulu kau kemudian kau tak boleh belakang. Macam-macam lah pendapat pula tu. Jadi masalah ni duduknya di situ. Jadi orang-orang yang mengatakan tidak syarat 40 orang ni sebab apa kata dia? Kita kena kaji dulu kata dia. Jumaat ni bila? Difardukan Jumaat ni bila? Kalau kita tengok pada hak ni di peringkat apa ni wa idza ra'u tijaratan ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah, maknanya di peringkat permulaan di Madinah. Tapi adakah di sini ketika ni baru wajib Jumaat ni sebelum pada tidak? Dulu pun kita sudah malam kita sikit lagi. Jadi kesimpulannya ada yang mengatakan memanglah difardukan di Madinah. Ni dengan ayat ni ada yang mengatakan tidak. Bahkan difardukan di Mekah. Difardukan di Mekah. Apa buktinya? Buktinya sebelum Nabi SAW pindah ke Madinah tu ada sahabat yang semayat. Di antaranya yang disebutkan As'ad bin Zurarah tu. Yang dia buat di tempat dia semayang Jumaat tu cukup 40 orang tu. Jadi itu sebelum daripada Nabi SAW pergi ke Madinah. Kalaulah fardu Jumaat ni selepas pada Nabi pindah ke Madinah, macam mana dia semayang dulu? Pula. Lepas tu jelas bahawa Nabi dalam perjalanannya dalam hijrah, setelah dia singgah di Quba, dia tak semayang situ. Tak semayang di situ. Padahal lama juga dia di situ. Dah Jumaat, hari Jumaat lalu juga di situ. Tapi dia tak semayang.
Padahal kata dia Quba tu bukan sikit, bukan seorang dua. Tempat besar tu lebih daripada 40 orang. Beratus-ratus orang duduk situ. Bapa Nabi SAW tak sembahyang? Pula orang Hanafi tanya. Dia kata sebab itu bukan bandar. Pula dia kata sebab itu bukan bandar. Quba itu tidak bandar. Jadi bila tidak bandar, walaupun lebih bilangnya tak wajib. Tidak ada jemaah. Buktinya Nabi SAW sendiri tidak buat jemaah. Padahal jemaah sudah fardu dah sebelum pada itu. Belum pada Nabi hijrah lagi. Mana-mana sahabat yang pergi berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi pesan, kamu buat jemaah. Dia tak ada ayat. Berapa bilangnya? Tak ada. Dalam perintah dia tu tak ada. Kamu buat jemaah. Lalu sahabat buat. Dan bila dia sampai, dia Quba, ini bagi orang Hanafi, dia kata tak ada bilangnya. Kalau nak bilangnya, situ Nabi buat. Dan kalau tidak kira kapur, mana kapur pun maknanya kena buat juga. Kira-kiranya Nabi kena buat dah. Yang di Mekah dia tidak buat, sebab apa? Sebab masa keadaan orang kafir, dalam keadaan yang susahlah ganggu orang kafir itu, tidak mungkin nak buat. Tapi mungkin orang kata kalau jemaah itu sudah fardu di Mekah, dan kalau jemaah itu tidak perlu kepada bilangnya 2 orang, 3 orang, 4 orang atau 12 orang, Nabi tak boleh buat di Mekah. Walaupun kita kata ganggu orang kafir, gangguan pun tak boleh buat. Kau nusuk-nusuk dari rumah dapat keselamatan tu. Kalau kita kata 40 orang, apa nak sama? Jadi riuh juga. 40 orang ni ramai, agak ramai. Sebab tu dia tak boleh buat tu. Sebab syarat dia kena 40. 40 orang dikata. Oleh pihak Syafi'i dan sebagainya pula kata, kalau kita kata syarat 40 tu tidak, bahkan 2-3 orang pun boleh. Dan sebab demo kata, apa yang Nabi tak buat di Mekah? Kalau demo pun kata bahawa di Mekah lagi fardu dan jemaah, apa Nabi tak boleh buat? Dapat kau 2-3 orang, buatlah. Demo buat, rumah demo 2-3 orang. Dah bandar, dah muka Mekah tu bandar, atau tidak bandar. Pada bandar tu cukup syarat dah, tak boleh dia tidak buat. Pula situ. Maknanya dia kena cukup bilangnya. Waktu nak cukup bilangnya tu ramai saat ni pula. Jadi bimbang kau orang kafir tu, tak orang kafir tengok sebab ramai. Kalau seorang dua tak perlu takut, boleh buat di mana-mana saja. Tu pula kata dia. Tapi dia mau tu kata tak jelas tu mana-mana. Bilangnya 40 tak jelas. Mungkin 30 gagal tak? Mungkin 30 gagal. Atau 40 tu kalau orang jenis berdisiplin malah 40, 100 orang tak gagal lagi. Nak kira gagal 40. Pala bukan. Sebab itu Imam Bukhari tak mari, dia tak rayak bilangnya. Bilangnya nak jadi berjemaah ni dia tak rayak sebab tidak habis. Berdasarkan hadis yang sahih, terutamanya menepati syarat dia. Hadis yang sahih dia tidak menepati syarat dia. Ada tu. Bahkan kalau mengikut Imam Malik kalau hak menepati syarat Imam Bukhari, padahal Imam Malik tu dulu daripada Imam Bukhari lagi. Mana dia pegang hak ni lah. Hak ni tinggi ni, 12 orang. Sebab tu dia pegang hak ni. Lepas tu kalau kita kata 2 orang atau lebih itu sudah jemaah, itu jemaah obat lain tu. Jemaah obat lain. Jemaah biasa. Jadi bila Nabi SAW pergi Quba tak sembahyang. Pergi kepada kabilah Amr bin Auf, baru dia sembahyang. Apa sebab kata dia Nabi SAW baru sembahyang situ? Sebab kata dia di situ sudah termasuk dalam Mudahah ataupun kawasan sekitar Madinah, tak jauh daripada Madinah. Itu termasuk dalam pinggir bandar dan dia termasuk dalam bandar juga. Dia kata di sana dia buat. Dia start Nabi SAW sembahyang situ. Lepas pada itu dia pegang. Tak ada pula jemaah ni seperti yang kita sudah jumpa dahulu. Jemaah yang mula-mula sekali dibuat selepas jemaah yang dibuat di masjid Nabi SAW ialah di masjid Juwasa, iaitu di Bahrain. Dulu kita sudah jumpa dalam Bukhari. Jadi maknanya kalau kita kata sembahyang jemaah ni fardu di permulaan Nabi SAW berhijrah ke Madinah, betul. Kalau kita kata pada masa itu, apa lagi kalau kita kata ketika di Mekah lagi. Maknanya nak sampai kepada buat di Bahrain, di Juwasa tu lama masa tu. Di Juwasa tu pada setelah tahun dia ke-8 hijrah.
setelah pembukaan Mekah, maka marilah wufud daripada segala penjuru negeri Arab tu, di antaranya Bani Abdul Qais dan lain-lain lagi, mari pergi jumpa dengan Nabi SAW. Ketika itulah Nabi SAW ajar rakyat dia pergi solat Jumaat. Lalu mana tahu ke-8 dalam Bukhari sendiri, mana kita dapati, mana antara tu siapa ke tahu ke-8 atau tahu ke-9 tak ada buat. Apa sebab tak ada buat? Tak cukup 40 orang satu tempat tu, kata orang Hanafi. Mulia. Tak cukup 40 orang. Orang Mekah katalah, apa nama ni, kita takut kau orang kafir, takut legal, takut apa. Ini sekarang ni banyak tempat lah ni. Apa yang tidak buat? Kata dia pasal tidak mis atau tidak qaryah jami'ah, seperti dalam kita sebut Bukhari pun cenderung ke situ juga. Dulu kita sudah bincang, Bukhari pun cenderung ke situ juga. Jadi setengah-setengah ulama dia pegang qaryah, qaryatun fil Bahrain. Juwasa itu satu qaryah di Bahrain. Hafiz Ibn Hajar pegang dengan itu, dia kata ini maknanya Jumaat itu wajib juga di kampung sebab qaryah. Orang Hanafi kata tak boleh pegang dengan qaryah tu untuk nak kata wajib Jumaat atas kata rasa cukup bilangan 40, tak boleh. Sebab apa? Dalam Quran banyak sebut. Laula nuzila hadzal Quran ala rajulin min al-qaryatayn 'azim. Qaryatain itu apa maksudnya? Mekah dan Taif. Taif itu kampung tak? Apa guna qaryah tu? Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Qaryatan maknanya kampung tak? Apabila raja masuk kampung, dia merosak, raja itu merosak kampung saja tak? Kalau dia lawan. Banyaklah dalam Qurannya ayat-ayat yang seumpama itu menunjukkan qaryah itu bukan makna kampung. Bahrain itu kita tengok di situ tu kampung kah kata dia? Tidak kampung, itu besar tu, ada belakang, ada dengan J, ada dengan benteng, macam-macam ada. Kata dia. Mungkin kita kata, dia maksud hak mula-mula sekali lepas jemaah ni, jemaah yang mula-mula sekali dibuat lepas pada masjid Nabi ialah di Juwasa di Bahrain. Hak mula-mula sekali, bukan bermakna di lain tak ada. Cuma nak hak tu mula-mula sekali tak kena kalau kata lagu tu. Sebab apa tak kena? Sebab apa? Kalau hak mula-mula sekali, maknanya daripada awal hijrah sampai kepada 8 tahun yang ke-8 tu mula-mula sekali. Kalau kita terima lah Juwasa di Bahrain hak buat jemaah situ pada tahun yang ketiga, katakanlah mula-mula sekali, lepas pada tu ada buat di lain. Kalau makna lepas pada tahun yang mula-mula ataupun tahun yang kedua, lepas tu pada tahun yang ke-8 atau tahun yang ke-9 baru dikatakan mula-mula, maknanya sebelum pada tu tak ada lah. Adakah sebelum pada tu tak ada tu makna orang Islam sikit? Tu dia kata. Tidak sikit, lama. Lepas tu kata dia, kata orang Syafi'i lagi, dia kata Sayyidina Umar tulis surat dah, Sayyidina Umar tulis surat, anjami'u haitsu ma kuntum. Kamu kena buat jemaah di mana kamu berada. Kamu kena buat jemaah di mana kamu berada. Buat jemaah di mana kamu berada ni, mana-mana lah, kita tidak kata bandar. Ada dia kata bandar? Tak ada. Tak boleh juga. Kita sudah tengok. Tak boleh kata lagi. Sebab apa? Sayyidina Umar kata begitu tu kepada siapa? Dia tulis surat kepada gubernur dia, kepada pemerintah, bukan kepada setiap orang. Dan biasanya apa dia pemerintah ni duduk di bandar. Bukan makna kalau pemerintah tu pergi kapung, pergi pada pasir misalnya, so buat jemaah juga tak cukup bilangan. Dan aku tak kata lagu tu, kata dia. Bukan makna lagu tu. Kenapa kata kalau pergi laut misalnya, naik kapal, kena buat jemaah situ, bukan tu imam kita ada atau ketua kita ada lagu tu? Tak ada. Pula Lepas tu dia kata, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dalam ayat tu kata sebut umum tu. Wahai orang yang beriman, tak ada wayak bilangnya. Tak ada wayak pula bandar ke kampung, tak ada wayak. Tak ada wayak. Jadi kalau begitu semua orang tak kira. Tak boleh juga begitu. Sebab apa? Ada dalam hadis kecuali perempuan, kecuali orang sakit, kecuali orang musafir,
kecuali hamba, kecuali kanak-kanak, tidak orang lima kata. Apa dia mau boleh kecuali hak tu? Kalau lagu tu jadi wajib lakon lah orang lima lakon. Tidak boleh kecuali. Patut kita kata, ini apa ni tak ada nak menunjukkan bandar. Imam Abu Hanifah kata, dia kata ada dalam ayat tu sendiri isyarat bandar. Dia kata wazarul bay', kamu tinggalkan jual beli. Pas jual beli ni biasa orang mana secara khusus sebut tu. Kalau kapur tak payah rakyat tu jual kesebut awal, tak payah rakyat tu ni jual ni maknanya secara besar-besaran. Itu isyarat bahawa ini bandar. Walaupun tak ada terang dalam tu. Tapi cukup lah tu. Pak kita tengok dalam hadis banyak ni. Dalam hadis. Takkanlah Nabi SAW raya orang tinggal 3 kali Jumaat. Munafik. Allah SWT menteri hati dia. Dan Jumaat tu gini-gini kelebihan dia. Takkanlah sahabat-sahabat dia yang duduk jauh di awali tu tak pergi. Dalam Bukhari ni sendiri kita sudah kata kan yatanawabuna ila al-Jumu'ah. Mereka bergila-gila pergi Jumaat. Apa yang gila? Mana tidak wajib? Bapa tidak wajib tu. Takkan dia mahu nak pikir dosa. Pula tu. Takkan dia mahu nak pikir dosa dah tahu dah ancaman gini mau, fadilat gini mau. Tak saya gila lagi jemaah. Begini lagi. Mengun ni kawan lagi, mengutai orang lain pula lagi. Apa ya gila lagi tu? Pula. Ini menunjukkan mereka tidak wajib. Kalau tidak wajib jawab ke dia? Jawab zuhur lah tempat dia tu. Dia buat zuhur. Lepas tu kata, hak tu dah tak semua orang kata kan, Jumaat tak ada dah zuhur. Dia zuhur. Kalau tak buat Jumaat, buat zuhur. Adakah sahabat-sahabat yang apa tu tidak pergi tadi, dia buat Jumaat? Saya semua Jumaat? Tak ada dalil yang menunjukkan. Kecuali dia pegang dengan umum tadi lah, bila Jumaat mari, zuhur tak ada. Tapi kita kena tengok amalan sahabat itu lagu mana. Kita kena tengok amalan sahabat tu. Kalau kita kata akibatnya, kalau kita kata bilangnya 40 orang akibat baru wajib bagi anak tak apa. Sebab apa? Kalau 40 orang ramai di tempat-tempat ni tak pergi, dia cukup 40 orang, tak apa dia tak wajib jemaah tempat dia. Dosa dia tak wajib. Fahmnya sama kita nak terima sahabat ni kalau kata selalu diasuh oleh Nabi begini-begini, dia tinggal jemaah. Apa dia tak wajib jemaah? Apalagi kalau kita kata jemaah 3 orang pun wajib tak? 2 orang pun wajib tak? Apa dia tak wajib jemaah? Takkanlah dia tu akan apa ni nak fikir dosa kerana benda tu. Kerana tak apa ni tak buat jemaah tu. Tak buat jemaah tempat dia, tak buat ke dia? Buat zuhur. Kalau dia tu buat jemaah, pergi buat ke dia pada dia tu, pergi sembahyang jemaah dulu. Sembahyang jemaah dulu pun tidak wajib. Sebab apa? Mereka bergila-gila. Kalau wajib tu pergi belakang. Apa gila? Itu benda yang perlu perhati benar. Perkara ni, lepas tu orang kata, dia mau masalah juga orang Hanafi ni. Sebab kata imam tak ada. Pemerintah Islam tak ada. Dia adanya kalau duduk dalam negara kafir. Tak bandar ada, tapi pemerintah tak ada. Mana-mana. Kalau nak kira asal mengikut asal mazhab Hanafi, tak wajib dalam jemaah. Walaupun bandar, pasal tak ada imam. Tapi jumhur ulama yang mengatakan walaupun begitu. Ini hak kemudian asal mengikut asal mazhabnya begitu. Walaupun kemudiannya orang dia mengatakan tidak begitu. Syaratnya les saja ataupun qaryah jami'ah saja. Adapun imam itu tidak syarat. Imam itu boleh kita lantik sendirilah. Tidak lantik imam itu imam azam. Nanti Perdana Menteri dia tu kena Islam. Tidak nanti lagu tu. Asalkan bandar katanya. Kalau kita tidak kata lagu tu, akibatnya sahabat-sahabat berat. Sahabat-sahabat mana telah melakukan kesalahan tinggal jemaah. Tak takut. Akan jadi lagi. Hak tu kita takut. Jadi bagi anak dalam masalah ni, mazhab Hanafi lebih kuat. Sebab dia menjaga kedudukan sahabat. Kalau tidak berat sahabat-sahabat. Pasal apa? Boleh gila. Dan Nabi SAW pun tak gila juga. Apa dia tak ayat mun? Dia sahabat boleh gila pergi jemaah Madinah. Sebab apa? Kalau lah benda tu berat, suruh wajib, suruh habis, mesti kata, mesti kamu buat 2 orang pun. Tak boleh, tinggal jemaah. Ataupun kamu semua mesti kena mari sini.
Nabi tak suruh pergi, menyusahkan pula. Dan dah duduk kata, tak payah buat. Kalau kita kata kena buat, masalah. Masalah. Jadi kita nak jaga semua saat ni. Lagu saat ni lah kita mengatakan bahawa sepuas Imam Bukhari juga dari segi itu setuju kita dengan Imam Bukhari, iaitu misl jami'ah ataupun qaryah jami'ah, di situ wajib doa. Qaryah jami'ah. Sama ada bilangan cukup 40 orang atau tidak cukup. Sebab bilangan cukup 40 orang itu tak ada dalam hadis yang sahih sebagai ketetapan. Ada pun cerita saja itu kebetulan. Tidak menunjukkan makna Nabi menetapkan 40 orang. Tak ada. Dan dia boleh takwil banyak-banyak lagi. Kita pun tidaklah nak payah sangat tu. Jadi kalau nak faham lagi, panjang lagi. Padalah. Yang kedua di sini, yang keberapa panjang ni. Jadi orang Syiah dia kritik. Dia tengok sahabat teruk dia kata dia. Kalau kita pakai hak ni, lagi teruk. Kita pakai zahir dia ni. Tidak dengan kita seperti yang ditakwil tadi. Tengah semaya ada kemudian sahabat tinggal dunia sungguh sahabat-sahabat ni. Kalau kita terima tengah khutbah pun teruk juga. Jadi mementingkan dunia. Mementingkan dunia. Orang mari dapat kau, iyalah ketika kemarah pun, ketika tak ada makanan, payah makanan, ketika gawak pun, gawak takkanlah mana siapa tinggal khutbah sahabat itu. Mungkin dia kata lagi, apa jawab kita? Jawabnya ni cerita ketika mana? Tu kita kena tahu dulu. Cerita ketika mana? Hak ni sudah tentu dah, semua mengatakan ni. Kalau dia kata dalam semaya ni, ini Imam Bukhari, takannun dia. Kita panggil takannun Imam Bukhari hak ni. Kalau tak kira hak sebenarnya ialah dalam khutbah. Tak khutbah ni pula khutbah selepas jemaah. Di peringkat permulaannya khutbah jemaah ni bukan sebelum jemaah, selepas jemaah. Dan tak ada pula satu kemestian yang menampakkan kemestian kena begini-begini seperti mana dalam hadis-hadis hak. Sesiapa yang dengar molek khatib tu duduk khutbah hak tu selepas dipindahkan daripada selepas kepada sebelum jemaah. Adapun ketika sebelum selepas jemaah khutbah ni tak ada pula galakkan ataupun ancaman ataupun teguran yang tak boleh kecek tengah khutbah kan, tak ada. Jadi sahabat-sahabat tak tahu seberat tu khutbah tu, dia tak tahu. Dia tahu dia jemaah sudah semayang dah, mayat dah. Ni peringkat khutbah. Lepas tu kita tu dalam keadaan lapar tu anak pinak di rumah ni. Lagu mana? Jadi kalau tak ada makanan sikit bagi kita pergi dalam keadaan tu, maka tunggu ayat. Lepas pada turun ni, adakah dia hingga lagi tu? Kita kata lagu tu. Kita kata lagu tu ni ketika dia tak tahu lagi. Selepas pada dia tahu ni, cuba bukti. Adakah sahabat hingga lagi pergi? Sibuk dengan mereka misalnya. Setelah pindah, terutamanya pindah khutbah tu sebelum semaya jemaah, adakah dia buat lagi lagu tu? Jawabnya tak ada. Jadi kita kena tengok sahabat ni, kita kena tengok kemudian. Jangan tengok dulu. Dulu tu pula keadaan tidak wajib, tidak mesti, tidak menjadi satu syarat apa khutbah tu. Kita tak boleh tengok tu. Kita kena tengok kemudian. Bahkan bagi kita ini menunjukkan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelebihan sahabat. Pasal apa? Walaupun teruk sahabat itu setelah dididik oleh Nabi jadi molek. Teruk lah mana pun jadi molek. Jangan kita ambil kira sahabat kecil datang masjid. Uduk ayat hotu semacam. Tak boleh lagi tu. Kita kena tengok lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur dia tu, dia kecil lagi kan. Padahal kebiasaan dia biasa itu kecil ikut mana. Lepas pada tidak dah beradab boleh lepas pada. Kita kena tengok tu. Macam mana sahabat ni daripada teruk, daripada hidup suasana masyarakat yang teruk, dia boleh berubah selepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur. Dan kalaulah Nabi nak betul orang yang sudah molek dah juru belakang dah, tak hebat mana lah kalau sekarang ni. Hebat Nabi dia duduk pada dia boleh baiki orang yang manusia sudah teruk betul dah. Tiba-tiba dia boleh angkat jadi semulia mulia manusia. Tidak ada masalah kalau sahabat lagi. Tidak ada masalah. Gitu. Lepas seterusnya
babus salati ba'dal jum'ati wa qablaha. Ini bab sembahyang selepas Jumaat dan sebelum. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang sebelum Zuhur 2 rakaat, dan selepasnya 2 rakaat, dan selepas Maghrib 2 rakaat di rumahnya, dan selepas Isya 2 rakaat. Dan dia tidak bersembahyang selepas Jumaat sehingga dia balik lalu dia bersembahyang 2 rakaat. Ni perkara lagi. Besar juga ni. Besar juga ni. Kena bahas apa dia sepatut. Tapi tengoklah. Ini bab sembahyang selepas Jumaat dan sebelum. Jadi sembahyang selepas Jumaat dan sebelum. Ini pokoklah besar juga. Ada setengah-setengah kalangan. Ramai juga. Benda di tempat kita pun sudah tersebar juga ramai. Bahkan buat Jumaat sebelum sunat sebelum Jumaat ni bahkan bid'ah sesat bahkan. Itu tak apa kena. Bukan tak apa kena, tak kena benar tu. Tak kena benar. Nanti kita cerita kut mana yang tak kena tu. Dan Imam Bukhari tu dia punya kut mana, apa pendapat. Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mengatakan, Imam Bukhari buat tajuk babus salati ba'dal jum'ati wa qablaha. Ini bab sembahyang selepas Jumaat dan sebelumnya. Pada tu Imam Bukhari buat mari hadis Nabi SAW sembahyang sebelum Zuhur. Berarti malam sebelum Zuhur 2 rakaat, dan selepasnya 2 rakaat. Itu kita nak ni. Sebelum tu tak ada tu hadis tu. Pak Nabi sembahyang sebelum Jumaat, sebelum Zuhur ada. Nabi SAW sembahyang sebelum Zuhur 2 rakaat, dan selepasnya 2 rakaat. Apa yang Imam Bukhari buat tajuk lagu tu? Ini bab sembahyang selepas Jumaat dan sebelumnya, yang sebelum Jumaat. Padahal dalam hadis-hadis orang ini tak ada sebut sebelum Jumaat tu, tak ada. Ya adanya sebelum Zuhur. Lepas tu kalau ada dalam hadis tu Nabi SAW tidak sembahyang selepas Jumaat. Hak sembahyang lepas Jumaat tu pun dia tidak sembahyang kecuali selepas pada dia balik rumah, maya rumah. Hak lepas. Hak sebelum tak ada sebut. Apa Imam Bukhari buat gitu? Hafiz Ibn Hajar mengatakan Imam Bukhari buktikan ada sunat sebelum Jumaat itu berdasarkan kias. Jumaat itu terletak pada waktu mana? Waktu Zuhur. Pas Zuhur, adakah tidak sunat qabliyahnya? Ada. Maka Jumaat ini pun ada juga sunat qabliyahnya. Kutub. Jumaat pun ada juga. Sebab apa? Imam Bukhari buat mari pula ni hadis yusalli qabla az-zuhri. Nabi SAW sembahyang sebelum Zuhur 2 rakaat. Lepas tu Jumaat tak ada. Bila dia mari hadis ni sebelum Zuhur, maknanya ayatnya Jumaat ni serupa dengan Zuhur juga lah. Apa Jumaat beza je? Jumaat apa serupa dengan Zuhur juga. Kalau Zuhur ada, Jumaat apa ada juga. Itu. Sebab mengikut usul Imam Bukhari, kata dia, mengikut usul Imam Bukhari dalam Tarjamatul Bab dia ni, dia buat dalam tajuk dia itu sesuatu yang mengikut ijtihad dia. Dia nak isyarat kepada hadis-hadis yang ada juga tapi tidak menepati syarat dia. Tidak menepati syarat. Jadi hak tidak menepati syarat dia ni, tak ada lah hadis hak sebelum Jumaat. Tapi bukan bermakna hadis yang sahih, tak ada. Yang saya tak mari itu sebab syarat dah. Dalam Bukhari ni tinggi syarat dia. Jadi kalau nak cari hadis berkenaan dengan sunat qabliyah Jumaat ni setinggi ni, tak ada, memang tak ada. Tapi ada juga hadis-hadis tu sahih juga. Dengan sebab itu dia mari dalam tajuk dia babus salati ba'dal jumu'ah wa qablaha. Mana ada juga. Apa yang dia buat? Sebut ba'dal jumu'ah dulu, lepas tu baru qablaha. Oh ya, sebut dulu lah. Qabliyah dulu, lepas tu baru ba'diyah. Ini sebut ba'diyah dulu, baru sebut qabliyah. Apa maksud? Dia kata hak ni nak mengisyaratkan
bahawa hak lepas Jumaat tu sabit berdasarkan hadis yang sahih yang menepati syarat dia. Tapi hak sebelum Jumaat tak ada hak menepati syarat dia. Sebab tu dia letak kemudian. Walaupun dari segi tertib sembahyang tu hak qabliyah tentulah dulu. Hak ba'diyah tu tentulah hak selepas. Tapi oleh kerana tidak menepati syarat dia, dia letak kemudian. Itu tujuan dia. Itu cara dia. Hafiz Ibn Hajar kata begitu. Kata Ibn Qayyim, anak murid Ibn Taymiyah, dia kata tak kena, bukan lagu tu, bukan lagu tu. Nak faham Bukhari buat ni, dia kata bab salati ba'dal jumu'ah wa qablaha. Ini bab sembahyang selepas Jumaat dan sebelum. Mana hak sebelumnya tu tak ada. Sebab tu dia letak kemudian. Kalau tidak, tak kena lah Bukhari hak dulu letak kemudian. Sepatutnya hak dulu. Dia kena kata bab salati qabla al-jumu'ah wa ba'daha. Dia kena kata lagu tu. Tak ada pula nuskah. Takut kita kata tukar ni. Tukar nusakh penyalin kitab Bukhari ni tukar. Sepatutnya letak ni dulu. Tak ada. Semua nuskah Bukhari belah-belah nuskah tu lagu ni belah. Lagu mana? Dia kata ini menunjukkan bahawa Imam Bukhari nak ayat tak ada. Sebab tu dia letak qabla tu kemudian. Ba'da tu ba'diyah tu ada. Sebab tu dia kata ba'dal Jumaat. Lepas tu dia mari hadis, dalam hadis tu pun tak ada juga. Dia nak ayat dia memang tak ada. Hak qabla. Kamu tengok sendirilah. Qabla zuhri ada. Qabla zuhri lain, qabla Jumaat lain. Itu dia. Hak ba'dal Jumaat ni ada sebut. Wa kana la yusalli ba'dal Jumaat hatta yasal. Mana hak qabla Jumaat? Tak ada. Menunjukkan tak ada. Itu usul Bukhari kata dia. Kalau dia tidak setuju dengan sesuatu, tapi dia tahu ada orang yang buat khilaf tentang perkara tu, maka dia akan isyaratkan dalam terjematul bab. Tapi dengan cara dia sendiri. Tetapi untuk kita nak tahu mazhab dia, kita kena tengok hadis tu. Kalau dia mari dalam terjematul bab itu, hadis itu adakah menunjukkan hak tu? Tak ada. Bila tak ada, maka kita tak boleh kata mazhab Bukhari-nya iaitu ada solat qabliyah sebelum daripada sembahyang Jumaat. Kita tak boleh kata. Kata dia. Tak mana hak betul ni? Tak mana hak betul? Hakikatnya mana kita tak boleh nak kata dalam masalah ni dengan putus bahawa Imam Bukhari dia nak hak ni serupa dengan Ibn Hajar tadi, atau dia nak hak ni. Tak boleh nak kata dengan putus itu mazhab dia ataupun dia sendiri faham ke mana. Cumanya kalau kita tengok hak lebih kuat, hak lebih sesuai dengan dia, iaitu ada. Cuma hak dia letak qabla tu kemudian tu sebab kita kata tadi lah. Maknanya dia kias dengan zuhur. Oleh kerana tidak ada yang menepati syarat. Takkanlah orang setara Imam Bukhari itu tak tahu sekian banyak hadis-hadis yang menyebutkan kita sembahyang qabliyah sebelum Jumaat. Dalam Bukhari ni sendiri ada sebut, dalam Tirmizi, dalam Abu Daud ada sebut bahawa Ibnu Umar sembahyang sebelum Jumaat. Sembahyang banyak sembahyang sebelum Jumaat. Dalam Tirmizi pula ada sebut Ibnu Mas'ud selalu sembahyang sebelum Jumaat. Lepas tu ada pula riwayat-riwayat yang menyebutkan oleh Tahawi dan lain-lain lagi banyak. Dalam Ibnu Majah dan lain-lain ada sebut bahawa Nabi SAW sendiri ada sembahyang sebelum itu. Jadi kalau nak tengok panjang, ada bawa kita Aujazul Masalik ila Muwatta'il Imam Malik. Dalam itu banyak hadis-hadis sahih yang menunjukkan ada. Cumanya sahih dia tu tidaklah setara dengan Bukhari ni. Tapi Bukhari tidak mengatakan kalau hak tidak sahih, hak dia tidak mari dalam kitab dia ni tidak sahih belakang hak lain. Tidak, dia tidak dakwa gitu. Dia tidak dakwa gitu. Tidak mesti kalau tak ada dalam Bukhari ni maka tidak sahih. Tidak gitu. Dan kita adakah kita nak kata Imam Bukhari ni banyak-banyak sahabat tu dia paling tahu tentang amalan sahabat. Pas sahabat tu buat tu, dia buat dengan fikiran dia apa? Kalau kita terima, baiklah. Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Kalau kita tak terima hak Nabi buat, tapi sahabat buat. Adakah sahabat dia buat dengan fikiran dia sendiri? Kalau lagu tu, kalau bid'ah sesat, maknanya sahabat sesat lah pula. Bid'ah sesat.
sendiri ada habis dalam setiap banyak hadis yang menunjukkan dia buat. Cuma dia tidak buat tu hak menafikan dia buat. Kalau dia buat di masjid, dia buat di rumah dia. Tidak bermakna kalau kata sahabat kata dia tak pernah buat, nak buat mana dia mari kumbah lalu. Dia buat di masjid, apa di rumah dia. Dan dia menganjurkan supaya sunat ni lebih baik buat di rumah. Sahabat-sahabat pun ramai buat di rumah, ada yang buat di masjid. Jadi itu kita tak boleh nak bukti kata dia tu tidak buat. Takkanlah sahabat-sahabat tu tidak tahu. Sahabat-sahabat kalau nak kata sahabat ada buat dengan fikiran dia, tak boleh. Masalah ibadat tak boleh ikut fikiran. Mesti dia tahu. Kalau pun mauquf di hukmil marfu'. Pasal benda tu bukan termasuk termasuk dalam ma la dakhla lahu lirra'i. Ada bukan fikiran boleh menentukan benda tu masalah sembahyang. Tak boleh. Dia mesti kena tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula, tak ada apa. Jadi Imam Bukhari pun lagu tu dia nak isyarat waktu. Sebab Ibnu Hajar kata molek waktu tu. Pak Ibnu Qayyim kata, itu pendapat dia, nak mana kita hormat buat dia. Tak boleh pula kita kata huduh ke dia. Kita cap dia gana-gana, tak boleh lah itu hal dia. Tapi kita tak setuju lah dengan dia. Soal nak buat tak buat itu bab lain. Lepas tu kita kata masa mana nak buatnya. Dan lepas pada bal tu, lepas pada bal tu khutbah selalu. Masa mana nak buat. Hak bal yang kedua tu bukan maknanya baru masuk semaya zuhur pada jemaah. Sebab tu orang bal dulu. Sekarang ni kan orang bal dulu menandakan masuk waktu. Bila masuk waktu tu boleh dah lah semaya tu. Jadi semaya tu sebelum tu. Jadi orang yang duduk muskil dia kata supaya Imam Malik kata. Dan Nabi SAW lepas pada gelicir tu terus lalu bal. Lepas pada tu terus lalu semaya. Khutbah. Apa sebab nak semaya? Hak tu maksudnya sama ke lagu tu. Jadi apa kata Nabi SAW itu? Shallal Jum'ah idza zalatis syams. Idza zalatis syams tidak makna sebaik saja gelincir matahari itu selalu. Bila gelincir matahari? Makna dia tak semaya. Belum gelincir. Itu maksudnya. Bukan makna selalu. Kalau ada pun lagu tu, bukan makna sama. Pokoklah sama-sama. Tiap-tiap Jumaat mesti tepat. Bila saja masuk waktu. Gitu. Jadi Pak Rayak ni moga banyak kali kan? Moga banyak kali ada ketika lewat sikit. Begitu. Kita boleh kata begitu. Sunat qabliyah ni bukan maknanya sifat azan tu. Bila masuk zuhur. Siapa dia kata lepas pada azan? Lepas pada azan ni, orang-orang yang buat dia buat sebelum pada azan tu lah. Lepas pada azan tu, bila Tuk Khatib naik atas membar tu pula, kita sudah bicara baru ni. Imam Abu Hanifah, Imam Malik kata tak boleh aku nak semayang warna. Jadi dia yang kata orang-orang mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik banyak pendapat-pendapat dia betul. Boleh kita tengok dalam kitab-kitab seperti ni. Boleh dikatakan mazhab-mazhab Pak ni dah hak lain lagi ada betul. Apa ni sunat qabliyah jemaah tu ada. Kita tak sibuk itu soal lain. Lepas tu secara mana kedudukannya? Berat apa tidak? Tu masalah berat tu tentulah tidak. Masalah rawatib tu masih khilaf lagi. Ada yang katakan rawatib tu maknanya kuat. Tengah-tengah mazhab tu macam tak boleh tinggal lah. Tapi Imam Malik kata tidak, boleh buat saja. Molek. Tapi tidaklah kata muakkad apa dah. Hak rawatib pun. Takut nanti tukar hak fardu dengan hak sunat. Hak sunat jadi fardu pula. Jadi masalah itu bab lain. Masalah kita nak menyabitkan benda ni ada ke tak ada. Lepas tu kalau orang buat tu, kenapa kita nak kata dia tu bid'ah? Kalau ahli bid'ah ramai benar bid'ah. Habis imam-imam Pak mazhab. Apa ni ulama-ulama besar dalam mazhab. Lepas tu apa ni sahabat-sahabat. Itu masalah. Sahabat. Hak tu dalam Tirmizi pun ada. Dalam Abu Daud pun ada. Hak sahabat buat. Hak Nabi SAW buat. Itu dalam apa ni Ibnu Majah pun ada. Dalam Tahawi ada. Dalam Ibnu Hibban ada. Banyak. Jadi begitulah kedudukannya bagi kitanya. Hak munasabah dengan Imam Bukhari-nya dia kata ada. Cumanya oleh kerana kedudukan kekuatan hadis dia itu tidak sekuat selepas, dengan sebab itu dia letak kemudian. Itu saja. Ini bab firman Allah Azza wa Jalla, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Ini sekarang lagi. Riwayat daripada Sahal kata dia ada seorang perempuan di kalangan kita
Dia di luar itu tadi kita boleh tengok juga kalau nak tengok tadi berbahasa tadi sebahagiannya ada di luar. Jadi seorang perempuan dia apa ni, dia tanam silk, ubi apa nama ni, sengkuat. Dia apa ni, tanah ladang dia di tepi parit. Jadi bila tiba hari Jumaat, dia cabutlah ubi-ubi itu, masuk dalam puyuk. Lepas tu dia bubuh segenggam syair Bali yang dia apa nama ni, dia kisah. Jadi ubi-ubi tadi jadi kuah dia. Bila kami selesai daripada sembahyang Jumaat, kami beri salam, dia hidangkan kepada kami makanan itu, dan kami sampai jilat makanannya, dan kami menunggu-nunggulah hari Jumaat untuk makan kepada dia, pasal dia berhijam. Itu sah. Hadis yang kedua serupa tu juga, waqala ma kunna naqil, kami tak tidur tengah hari dan kami tak makan kecuali selepas daripada Jumaat. Mana nak ayat Jumaat tu cepat. Ini qailah ba'da Jumaat. Ini tidur selepas Jumaat, tidur tengah hari selepas Jumaat. Riwayat daripada Anas, kata dia, kami bersegera pada hari Jumaat, kemudian jadi pergi Jumaat lah. Lepas pada Jumaat tu kami tidur. Seterusnya daripada Sahal, kata dia, kami sembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Jumaat, kemudian lepas pada itulah baru ada tidur tengah hari. Jadi bab qaulillahi azza wa jalla, ini bab firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apa maksud Imam Bukhari buat tajuk tu? Dia nak hurah maksud fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ard. Bila selesai sembahyang, kamu berhamburanlah di muka bumi dan carilah rezeki Allah. Jadi Tuhan suruh. Lepas pada tu mesti kena pergi rata. Lepas kena cari naga pula. Itulah mengikut perintah Allah SWT. Kalau mengikut ayat, apa maksudnya? Puak-puak Zahiri kata, ini menunjukkan pada Jumaat mesti kena jual beli. Tak boleh kalau tidak jual beli, dosa. Pasal apa Tuhan kata wabtagu min fadlillah? Imam Bukhari nak tolak itulah. Kita nak faham ayat Quran ni, kita kena tengok hadis. Hadisnya lagu mana? Cuba kita tengok hadis. Dia pergi makan rumah perempuan tadi kan? Adakah jual beli? Pak Tina tu dia apa ni, buka kedai ke rumah dia ni. Kedai bubur. Misalnya kita kata bubur sil pasal ni. Lepas pada tu dia mau pakat bayar. Lagu tu kan? Ada pakai jamu makan gitu masing-masing. Ada yang balik. Lepas tu hak yang kedua tu kami balik tidur. Ada hak balik tidur lepas Jumaat. Jadi maksudnya wabtagu min fadlillah tu bukan makna mesti, bukan makna wajib di sini. Bukanlah kalau kita kata amar al-amru lil wujub sama. Tidak lagu tu. Kalau kita ngaji usul, kita ngaji usul selepas larang, lepas tu ada perintah, ya lil ibahah, memberi makna ibahah, harus saja, boleh. Supaya ayat wa idza halaltum fastadu tu, mana pada ketika ihram tak boleh. Bila apa nama ni, ihlal, keluar daripada ihram itu fastadu, maka hendaklah kamu bu. Apakah wajib bu pula? Tidak, mana boleh. Sebab apa? Setelah larang. Supaya juga di sini, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tadi sudah larang ada jual beli. Tak boleh jual beli. Lepas pada larang, sekarang ni hari pula ni wabtagu min fadlillah. Maknanya untuk menunjukkan harus. Kalau betul lah kita kena faham. Dari segi usul pun lagu tu. Kalau kita tengok hadis ni, biarlah. Kalau kita tak kerti usul pun, kita tengok hadis. Lepas sembahyang Jumaat ni, adakah kebenaran-kebenaran apa-apa ni? Tidak, masa-masa dengan hal. Ada orang jemput pergi makan, pergi. Ada tak ada jemput makan, balik tidur. Ada juga lagu tu. Adakah sebut negos ini? Mesti kebenaran? Tidak. Amalan sahabat itulah sebaik-baik tafsiran bagi Al-Quran. Hak tu Imam Bukhari ayatnya. Jangan kita faham wajib pula situ, seperti setengah-setengah kalangan faham wajib. Tidak lagu tu. Itu perkara nak apa ni, huraian bagi terjemah bab Imam Bukhari tu. Kalau kita tengok sini pula, hak ni bukan bab dia, ada di tempat lain lagi akan sebut pula.
nampak ni. Jadi sahabiah ni jamu sahabat-sahabat makan. Jamu sahabat-sahabat makan. Setengah-setengah kalangan kita ni, hak ni yang kita tak setuju juga. Doa sangat. Jadi tidak seimbang masyarakat Islam. Perempuan tak boleh gelibat bayar. Ini mujur tempat kita ni boleh setengah tu. Kalau setengah-setengah negeri macam di Pakistan, di India ke, di Arab Saudi ke, ataupun di Turki ke, setengah-setengah yang kuat tak boleh. Tak boleh. Mana orang tidak boleh berhubung langsung dengan orang jantan. Tak boleh gelibat bayar. Tak boleh dengar suara buat aurat orang tidak. Tak boleh kecek dengan orang tidak. Tak boleh berhubung dengan usaha kau nak buat benda-benda lain lagi. Itu tak kena. Berdasarkan hadis tak kena. Jangan doa sangat ni. Jangan doa sangat. Sebab tu dah dalam apa nama ni, dalam hadis banyak disebutkan pertama tu mudah masuklah dengan molek. Kalau masuk itu tak erak kita kalau kedai buat itu lama-lama jadi penuh, kita sendiri pun jadi susah. Tidak lagu tu zaman sahabiah dulu. Kau tengok makan, jadi jamu makan mana? Jamu makan lagu mana? Lepas tu kami duduk teringat pula nak makan pula. Lepas kita kata hak ni cerita masa mana ni, sebelum hijab lagi ni, tidak. Hak ni cerita kemudian, benar lagu tu juga. Mana tak ada kata hijab tu hijab juga. Bukanlah makna kata hak tindak ni kena lepas pada, bukan maksud lagu tu. Tapi biar sederhana. Janganlah siapa tak boleh itu langsung berhubungan langsung perempuan dengan lelaki. Tidak lagu tu. Kalau kita tengok Quran, kalau kita tengok hadis, banyak benar. Kita tengok sahabiah ni berhubung dengan lelaki dengan dalam batas-batas yang boleh. Dalam batas-batas yang tidak menimbulkan fitnah. Sampai macam ni masih itu lagi. Dan kita akan jumpa banyak lagi yang sama. Apa kalau hak jenis tak faham kan? Hak tinon ni anak dara lagi ke apa nama dia, bini orang. Kalau bini orang tu lelaki dia tak cemburu. Kau nak pergi ni mon? Tak timbul pada masa masyarakat molek. Kalau kita hidup dalam sederhana, dia akan jadi molek. Kalau kita terlalu kongkong sangat, tutup sangat, dia jadi lagu lain. Manusia ni kalau terlampau bebas, jadi lagu lain juga. Orang putih lama-lama tu jadi homoseks. Kalau terlampau bebas, kalau terlampau tutup sangat pun jadi juga. Ada jadi mula sama jatuh. Jadi dia kena sederhana lah sebaik-baik. Baru dia tahu siapa dia guru dia, siapa dia lawan dia semua. Dalam batas yang sederhana. Jangan terlanjur. Kalau tidak jadi masalah. Siapa kadang-kadang yang kita dengar tepak darah tu, suruh pakai stocking. Doa tu, suruh pakai stocking. Sarung tangan. Kadang-kadang orang yang baru-baru kena Islam ni pun, baru-baru tahu susah juga. Kalau kita rakyat dia kata kita moden pula. Sebenarnya tidak begitu. Banyak sahabiah apa ni, sampai setengah-setengah tak boleh kerja, tak boleh kerja langsung orang tidak. Bahawa orang tidak tak boleh berniaga, tak boleh. Orang tidak bawa kereta tak boleh. Bawa motor pun tak boleh. Jadi kalau kita kata, dia kata moden pun. Padahal yang kita rakyat tu berdasarkan hadis. Sahabiah dulu naik kuda, ke mana sedap kuda dengan motor, dengan kereta. Pergi perang. Tidak dalam keadaan perang pun biasa naik kuda. Sahabiah tak tina. Biasa. Pergi menaik dalam Quran sendiri ada. Kita kena letak Quran ada. Lirijal nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu. Apa makna iktisab? Apa makna iktisab? Kalau duduk di rumah. Iktisab. Tidak mesti hak tu. Jadi kadang-kadang terlalu tertutup sangat, tapi terlalu bebas sangat kita tak rasa juga. Moden sangat tak rasa juga. Apa segala benda tak apa berlaku. Apa ni kita buat, apa nama ni, kolam depan rumah kita tu, untuk apa takkan nak terjun dengan kanal kata dia. Mestilah pakai bikini baru sesuai. Siapa suruh lagu tu? Jadi ada juga terlajak lagu tu. Tak saya juga lagu tu, tak saya. Jadi biar sederhana lah. Tengok belah mana. Kemudian kita kembali kepada Quran dan hadis. Jangan tengok pada masyarakat. Jangan tengok pada setengah-setengah ulama. Ramai ulama kadang-kadang dia aneh, tapi dalam bidang tu dia tak nampak. Nak mana ke dia? Kalau kita pegang dengan dia saja, beratlah.
Anda banyak perkara walaupun ngaji di Pakistan, anda tak terima kat sana. Tak terima. Kita fikir molek, tengok molek. Banyak perkara juga tak terima. Walaupun tu guru kita sendiri. Bukan suruh ngaji di mana nak turut dia. Dia sebagai perintis jalan, bimbing kita. Lepas pada itu kita jalan sendirilah. Takkan kita nak duduk bawah dia sama. Jadi tidak makna kalau mengaji di sana ataupun mengaji dengan orang itu mesti lagu itu. Tidak. Kita kena tengok hadis lagu mana. Habis. Lepas pada itu bab al-qa'ila ba'da al-jum'ah. Yang tidur tengah hari selepas pada Jumaat. Begitulah. Hak ni pada ada hubungan dengan waktu juga. Maknanya sahabat-sahabat ini biasanya tidur tidur dulu, lepas tu baru sembahyang zuhur. Terutamanya pada ketika panas. Jadi lewat sikit zuhur tu. Tapi hari Jumaat ni tidak. Waktu Jumaat ni selalunya awal, jadi kami tak nak tidur dulu. Tidur tu lepas Jumaat. Jadi ada kaitan dengan tadi juga Imam Bukhari ayatnya tidak semestinya lepas Jumaat. Rumah dah kena pergi meniaga. Masing-masing keperluan lah. Orang tu dia nak tidur. Nak pergi jamuan mana-mana pergi. Ikut. Masing-masing. Selain daripada itu di sini ada bara'ah ikhtitan. Bara'ah ikhtitan Imam Bukhari dia ada kesenian dia, di antaranya permulaan bab dia mula lagu mana. Lepas tu akhir sekali bab dia tutup lagu mana. Selalunya kita tengok Imam Bukhari ni tutup bab dia ada isyarat kepada ikhtitan habis bab, iaitu qailah. Dan itu juga mengisyaratkan kepada mati. Setiap permulaan ada kesudahan. Hidup mesti ada mati. Jadi kita kena ingat kepada mati. Lepas tu mana isyarat kepada suknya al-qailah je lah. Tidur tu akhul maut, saudara bagi mati. Itu isyarat. Apabila mati sudah lah kira-kira. Kalau dulu kacak-kacak banyak untuk baca gitu sudah lah. Nak terima alasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebenarnya pada itu buat kerja, kacak, mengajar, mengaji, macam-macam lah buat. Tapi suknya mati. Bila mati habis semua dah amalan-amalan. Yang nak tunggunya ialah balasan dia saja. Jadi di sini Imam Bukhari sekali lagi. Dan kita tengok akan datang lagu tu pakai lagu tu dia ada bara'ah ikhtitam. Dan ini adalah salah satu keistimewaan kitab Sahih Bukhari ini, berbeza daripada kitab-kitab lain. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah.